الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أما بعد اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم فعلمني من علمك يا عليم والحمد لله رب العالمين. Ikhwat al-Iman, Fadil, sahabat saya Dr. Ashraf Muhammad Ramli selaku moderator pada sesi pagi ini, seluruh pimpinan, kepada seluruh hadirin, terutama yang berbahagia Tuan Yang Terutama Hermono, Duta Besar Republik Indonesia ke Malaysia, Al-Allamah Syekhuna wa Murabbina Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus Negeri Bertarikat, yang berbahagia Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, Rais Am Jam'iyah yang ringkasannya Jatman Indonesia, Kumpulan Tarikat Mu'tabar Indonesia, kepada kumpulan penganjur utama J-Tariq dan pimpinannya terutama Dr. Firdaus Manaf, Dr. Ahmad Najah Mukhtar serta seluruh jawatankuasanya, seluruh jawatankuasa penganjur, dan tidak saya lupakan para masyayikh, para kiai, profesor-profesor di kalangan pembentang yang sama, yang turut serta dalam seminar Tariqat Tasawuf peringkat antarabangsa 2021 pada kali ini. Ayuhal ahbab fillah, dan saya tak lupa tuan-tuan, di Masjid Senayan ni saya fizikal bersama lebih kurang 5,000 peserta lah. Di hadapan saya ni ada sekitar 5,000 yang nampak lah. Ya, yang terhijab itu tak tahu berapa ribu, begitu ramai yang berada di bumi Sendayan ini, di masjid yang cukup makmur ini, hissan wa ma'nan, dari sudut pengimarahan maknawinya. Kita anjurkan seminar Tariqat Tasawuf pada pagi ini. Dari sudut imarah hissinya memang cukup nyata dan terserlah antara masjid yang paling cantik setakat ini di Malaysia. Tuan-tuan, Alhamdulillah. Pagi ini saya akan cuba mengambil sedikit ruang dan peluang yang diberikan kepada saya. Walaupun sebenarnya ramai lagi tokoh-tokoh yang jauh lebih hebat, jauh lebih layak untuk membentangkan isu dan perkara tema yang berkait dengan seminar pada kali ini. Seperti yang telah dibentangkan oleh Akhun Al-Fadil tadi, Dr. Khairi Mahyudin, yang telah memberikan kita kupasan yang begitu mendalam tentang syariat, tariqat, hakikat dan ma'rifat. Saya insya-Allah telah memilih suatu topik, iaitu aqabat para salik menurut ahlillah. Aqabat ni apa benda tuan-tuan? Ya, kita cerita sikit abstrak dia, khulasah dia, apa dia yang cuba saya sampaikan, apa dia isi kandungan yang perlu kita pelajari bagi seorang as-salik, orang yang menuju kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, yang online, saya difahamkan ada 300 lebih, itu yang nampak lah, yang terputus lain tak tahulah. Tuan-tuan, yang ramai ini, semua kita ni orang yang mencintai tariqah, muhibbin. Kita semua bertariqah Muhammadiyah, tariqat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an law istaqamu ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka itu istiqamah di atas jalan tariqat,
nescaya mereka akan dihidangkan dengan minuman yang lazat. Air yang begitu menghilangkan kehausan kita. Musim panas kita dah hagur. Ya, kita tak ada minum, kita dah hagur. Tuan-tuan, ada penawarnya. Ada ubatnya. Ada airnya. Itulah air tariqah. Itulah air syariah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, air sampai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kalau kita menyebut ya tentang tariqah dan kita ingin fokus kepada perbahasan aqabat ya menurut ahlillah, kita ni salik, saya ni salik, Ustaz Aqaq seorang salik, semua kita di Dewan Masjid Seri Sendayan ini, semua tuan-tuan yang berkesempatan join dalam live ini, tuan-tuan, kita ini semua salik ila Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak pergi mana? Siapa kita, tuan-tuan? Maka Allah dah jawab, fafirru ilallah. Pergilah lari kepada Allah. Lari ini, tuan-tuan, menggambarkan suatu perbuatan yang segera. Al-firar. Antara dosa-dosa ialah al-firar minaz zahaf. Lari daripada medan pertempuran, medan perjuangan. Jangan lari daripada perjuangan kita sekarang dalam menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-firar, Allah kata nak pergi mana? Kita semua, tuan-tuan, akan pergi kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita, tuan-tuan, menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam konteks itu saya tertarik dengan kupasan Syekhuna Sayyidil Imam Saleh Al-Ja'fari, Al-Imamul Azhari, ketika beliau kata maksud lari kepada Allah itu ialah lari kepada para awliya illahi salihin. Lari mencari, bernaung, berpaut, mengambil tangan agar kita dipimpin oleh ahlillah, oleh para awliya illahi salihin. Fafirru ilallah ialah dengan erti kata kita mencari para ulama syariah yang akan menerangkan kepada kita hada halalun wa hada haram. Para ulama yang ada basirah, yang ada pandangan mata hati, yang memperjelaskan kita, mengistimbatkan kepada kita hukum syariat, tuan-tuan, dan hukum hakikat. Sidang peserta seminar yang saya muliakan, fafirru ilallah. Maka kalau kita tengok, tuan-tuan, ya, saya punya silibus Bontang ni macam kuliah maghrib lah ya. Jadi profesor tadi dia universiti lain ya, tuan-tuan, saya universiti sendiri. Jadi saya Bontang macam kuliah lah ya. Tuan-tuan cuba tengok. Okey, dalam kita berjalan menuju Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, dalam kerangka nak berpegang dengan tarikat tasawuf yang murni ini, maka, tuan-tuan, sudah pastinya di sana terdapat pelbagai cabaran. Okey, banyak halangan ni, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita mengaji disiplin tasawuf, tuan-tuan, kita faham dalam al-mabadi'ul asyarah. Apa dia al-mabadi'ul asyarah? Iaitu prinsip 10, Datuk kan? Prinsip 10. Kita mengaji apa dia al-haddu, apa dia yang dikatakan al-istimdad, apa dia kita katakan sebagai, tuan-tuan, ya, perkara-perkara yang fadail. Antara 10 tema topik utama dalam semua sudut disiplin ilmu, termasuk ilmu tasawuf yang kita bahaskan ini, ialah iaitu tentang mabahith. Perkara-perkara yang diperbincangkan, tuan-tuan, mabadi'ul asyarah itu, persoalan utama dalam isu tasawuf itu ialah yang berkait tentang, tuan-tuan, aqabat. Ini saya petik daripada kata-kata Syekh, tuan-tuan, daripada kitab Al-Qatrul Ghaithiyah, ya, Syekh Tuan Hussein Nasir Al-Mas'udi Al-Banjari, orang Banjar ya, bapak-bapak kiai semua daripada Indonesia. Ini saya petik kitab Syekh ulama Banjar, ya, Tuan Hussein Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari dalam Al-Qatrul Ghaithiyah. Beliau mengatakan bahawa antara perkara penting yang perlu dibahaskan, perlu diselesaikan dalam perbahasan tariqat tasawuf itu ialah penghalang-penghalang, al-aqabat. Itu tajuk yang saya pilih, al-aqabat. Apa dia gangguan-gangguan yang istilah lain disebut al-qawadih, al-awarid, tuan-tuan, agar kita dapat genggam, pegang sungguh-sungguh tarikat kita ini. Agar, tuan-tuan, kita tidak jadi orang yang apa tadi, cabut lari daripada medan pertempuran kita.
dalam jihad kita fi sabilillah, jihad kita yang paling besar, mujahadatun nafs, tuan-tuan, maka kita perlu terus berjuang dan berjuang. Tetapi tuan-tuan, perjuangan itu pastilah di sana terdapat pelbagai rintangan, macam-macam gangguan tuan-tuan. Ya, walaupun Ramadan ni tuan-tuan medan kita, musim kita untuk taat. Walaupun Ramadan yang berkunjung tuan-tuan 5 hari lagi ni insya-Allah sebagai tuan-tuan tempat turunnya fuyudat dan nafahat, tetapi tetap tuan-tuan ke orang tu tak ada taufik, kalau dia tak ada tasawuf, kalau dia tak menerima tarikat tuan-tuan, payah juga dia untuk memburu Lailatul Qadar. Susah dia untuk khusyuk. Tidak dapat dia mencapai maqam taqwa. Tuan-tuan, pelbagai rintangan itulah tuan-tuan yang insya-Allah yang cuba saya kongsikan dalam perbincangan dalam seminar yang berbahagia ini. Muslimin muslimat yang saya muliakan. Kalau kita sebut tuan-tuan, terlampau banyak perbahasan tentang tarikat tasawuf. Maka kita kata tarikat itu ialah beramal dengan syariat. Dan kita tahu tuan-tuan, ta'rif tarikat itu sendiri, ta'rif tasawuf itu sendiri dah bawa kepada lebih 2000 ta'rif. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Kalau banyak itu tuan-tuan, makna bondo tu mulia benar lah. Banyaknya nama tasawuf menggambarkan kemuliaan, nilai tasawuf tu sangat tinggi. Sebab itu ada hadis yang membicarakan, saya ingat saya pernah dengar daripada mulut tuan guru saya, Dr. Jahid Siddiq An-Naqsyabani Al-Khalidi hafizahullah ta'ala. Tuan-tuan, beliau kata antara ilmu awal yang diangkat nanti ialah ilmu khusyuk. Ilmu tentang khusyuk dalam solat. Khusyuk itu ialah tasawuf. Itulah ruh dalam solat. Itulah intipati taqwa, tuan-tuan. Ilmu tasawuf diangkat. Ya, tuan-tuan, maka sebab itu kita katakan nak cerita pasal tasawuf ini, kita sebagai para salik ini tuan-tuan, ada rintangan-rintangan yang begitu besar, banyak cabaran-cabaran tuan-tuan, tetapi untuk memastikan perjalanan kita insya-Allah sampai kepada tujuan kita yang kita tak boleh tunggu lagi tuan-tuan, tak boleh kita tangguh lagi, maka sebab itu kita mesti bersama dengan para ahlillah. Maka di sana ada yang salik dan di sana ada yang wasil. Tuan-tuan, ada di sana tuan-tuan yang disebut sahibul usul, iaitu itulah para ahlillah, arbabul qulub, para masyayikh kita tuan-tuan. Di sana tuan-tuan ada mutasawif, mudah-mudahan kita masuk kelompok yang kedua ini yang disebut sebagai sahibul usul. Dan tuan-tuan, yang kita takut kita menjadi sahibul fudul, cakap Yohanda, cerita macam-macam, beramal dia tak ada tuan-tuan. Itu sahibul fudul, na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat para ahlillah, mereka telah membentangkan kepada kita, walaupun ilmu ini kita tahu ilmu al-adwaq, ilmu perasaan, pengalaman kerohanian yang tak boleh dibukukan semuanya, tak boleh diungkapkan dengan perkataan tuan-tuan. Tetapi sekurang-kurangnya para ulama, para awliyaillah salihin, para sahadah ahli bait tuan-tuan, umpama yang kita sebutkan ya, Imam Hasanul Basri, Imam Junaidul Baghdadi yang merupakan asas kepada pembentukan, kepada pemikiran tarikat tasawuf yang cuba kita ikut tuan-tuan, kerangka yang asas ya. Walaupun kalau kita nak tanya tuan-tuan, orang yang mula-mula memakai gelaran as-sufi itu siapa? Tanya dalam dewan, ingat tak? Ulang balik soalan, dia bebek lupa dah ni. Orang yang mula-mula memakai gelaran as-sufi itu siapa? Jangan bagi malu tuan-tuan, jawab tuan-tuan. Abu Hashim As-Sufi. Bagus. Peserta dewan saya ni semua bagus, 5,000 semua jawab. Abu Hashim As-Sufi, masya-Allah. Beliaulah orang pertama yang menggunakan secara rasmi gelaran As-Sufi. Ya, maknanya ahlillah ni di kalangan sahabat. Ahlillah ni di kalangan tabi'in. Mereka semua dekat dengan Quran. Mereka lah yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Para ahlillah tuan-tuan. Tetapi kerana orang dah mula heboh dengan bazar, dia tak ada pergi semain tarawih dah, dia buat bazar. Lekor dia pergi beli baju raya, masjid dah kosong, masjid besar-besar kosong. Maka sebab itu Imam Hasan Basri dan di situ ada Imam Abu Hashim As-Sufi. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama hadis. Imam Sufyan Ats-Tsauri kata, Eden kalau tak kerana Imam Abu Hashim Sufi ni, Eden tak kena at-tirya.
dan tak tahu apa itu ikhlas. Tuan-tuan, ilmu khusyuk tu diangkat. Di zaman awal salaf lagi tuan-tuan telah ada sedikit konflik. Manusia telah mula leka dengan politiknya, dengan bisnesnya, dengan dunianya tuan, menimbulkan fitnah, menyebabkan tumpuan yang untuk khusyuk semakin longgar. Maka sebab itulah kita kembali kepada ahlillah, yang insya-Allah ini poin utama yang bakal saya bentangkan sebentar lagi tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ya, kalau kita tengok ya perkara yang ditegur kepada kita ya oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala wa radhiyallahu an, kata beliau, istanib jauhi suhbata, daripada berkawan. 3 geng ni tuan-tuan kita yang kawan dengan dia. 3 kumpulan ni tuan-tuan kita hendaklah menjauhi daripada mereka tuan-tuan. Apa dia? Yang pertama, al-jababiratul ghafilin. Al-jababiratil ghafilin, iaitu pemimpin, ketua-ketua yang cuai dan lalai, yang zalim dan menindas. Jababirah, muka bongi, ganih. Tuan-tuan kan? Dia berlaku tuan-tuan, saya baca dekat Masjid Senayan ni, saya baca kuliah maghrib saya, kitab I'lamul Sajid. Imam Zarkashi kata, zaman itu pun dah ada geng-geng tuan-tuan yang menutup masjid. Itu Jababirah al-Ghafili. Ada kumpulan yang menggunakan manjanik untuk meruntuhkan bangunan Kaabah. Itu Jababiratul Ghafilin. Nama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi cukup terkenal tuan-tuan, itu minal ghafilin. Pemimpin-pemimpin yang zalim itu kita jangan geng dengan dia. Jangan undi dia lah. Ada slow ya. Yang kedua tuan-tuan, jangan berkawan dengan al-qurra'il mudahinin, ulama-ulama yang kaki mengampu. Kena Datuk harus. Kena Cik okey. Kena tuan guru halal. Kena Maulana bedal. Itu tuan-tuan tak boleh. Kalau hukum secara jelas mengatakan tidak boleh, maka kita tak mahu berkompromi dengan ulama-ulama yang mengampu, yang memindakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qurra al-Mudahinin. Yang ketiga tuan-tuan, yang menjadi poin dalam perbincangan kita pagi ini, iaitu disebut sebagai as-sufiyatil jahilin. Orang sufi yang jahil. Orang tarikat yang pemalih nak mengaji, tak suka masuk majlis ilmu. Ini cabaran kita. Orang tarikat dia cuma nak aurat sahaja. Dia cuma nak waridat sahaja. Dia tak mau buka kitab. Dia malas nak duduk depan guru. Tuan-tuan, online ke offline tak ada mana dia. Dia tak datang, dia tak join tuan-tuan. Ini antara cabaran yang kita nak cuba perhalusi tuan-tuan untuk kita perbaiki bersama. Peserta-peserta seminar yang saya muliakan, saya nak sebut sikit ya, ni belum start lagi ni, mungkin saya ingin sampai petang ni tuan-tuan ya. Saya nak sebut sikit hadis daripada kitab Min Wasayar Rasul, tulisan Syekh Taha Afifi, guru kepada guru saya, tuan guru kepada tuan guru saya, tuan guru kepada Dr. Salah Al-Qadiri, itu Syekh Taha Afifi. 3 jilid kitab beliau tulis Min Wasayar Rasul. Antara isi kandungan hadis yang beliau muatkan dalam kitab yang sangat bernilai itu, di mana beliau kata dalam hadis Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Awsani khalili." Kekasihku berpesan kepadaku. Siapa Al-Khalil? Merujuk kepada Sayyidina Maulana, sahibul usul, sahibul segala-galanya tuan-tuan, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Dzar, Nabi pernah pesan dekat saya. Dia tak guna perkataan Nabi, dia guna perkataan Khalili, kekasihku. Nabi pesan, ada ompek bondo yang saya nak fokus satu saja tuan. Nabi pesan, wa khaffif dhahraka fa innal aqabata kaud. Apa makna hadis ni tuan-tuan? Ringankan bebanmu. Khaffif dhahrak. Kenapa? Fa innal aqabata, kerana aqabah. Ini tajuk saya ni kan? Aqabat para salik menurut ahlillah. Fa innal aqabata kaud, kerana tuan-tuan al-aqabah itu diterjemahkan sebagai tompek kita nak mendaki al-marqa as-sa'ab. Perjalanan kita ni bukan tiba-tiba 3 hari berzikir jadi wali belaka. Tak ada tuan-tuan, dah 30 tahun wali, tak ada nak jadi wali pun. Tuan-tuan, perjalanan kita tidak dihidangkan, tidak dijanjikan dengan kemudahan. Gangguan-gangguan sentiasa berlaku. Yang dah jadi naik maqam pun tuan-tuan boleh jatuh maqam dia. Orang yang langsung tak ada usaha, macam mana nak sampai maqam tuan-tuan? Fa innal aqabata kaud, maksud al-aqabah itulah jalan yang sukar.
cabaran-cabaran, dugaan-dugaan yang berlaku kepada kita tuan yang menjadi pokok penting dalam perbahasan ilmu tasawuf ni tuan-tuan, maka itulah Nabi SAW dah ingatkan kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an, perjalanan kita ni tak mudah tau. Banyak ujian, banyak cabaran. Maka sebab itu kita cari jalan. Dan tuan-tuan, jalan yang kita nak bincang sebelum saya mulakan, iaitu saya baca sedikit muqaddimah dalam Syama'il Muhammadiyah ini. Saya baca dalam syarah Imam Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu an, iaitu satu tajuk yang beliau letakkan tentang as-samar. Bukan sama apa tuan-tuan, sama apa ni dah, bukan sama golap ni dah. As-samar ini al-musamarah, makna berburak waktu malam. Berburak-burak lah, sembang-sembang waktu malam. Ini ada hadis dia dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Disebutkan tuan-tuan, ketika mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata dia, Nabi SAW satu malam pernah menghimpunkan kami, ya, isteri-isteri baginda SAW. Maka salah seorang isteri baginda bertanya, kan al-hadithu haditha khurafah. Nabi ceritalah sembang santai, buat-buat kan. Maka ada isteri yang kata, Rasulullah, ini cerita macam cerita khurafat ni. Khurafah. Ini nak cerita khurafah lah ni, begini. Tuan-tuan, tema kita pun tentang macam mana nak memetras ajaran-ajaran khurafat. Tapi khurafat ni tuan-tuan apa benda apa asasnya? Maka hadis Imam Tirmizi ini telah memberikan sedikit gambaran tuan-tuan kepada kita, iaitu Nabi kumpul lepas Isyak. Ni bukan selalu, sekali-sekala, jarang berlaku, tapi Nabi pernah sama-sama dengan keluarga, dengan anak isterinya bersembang lepas Isyak. Maka ada yang berkata, ada isteri baginda SAW yang berkata, Rasulullah, ini cerita ni macam cerita khurafat ya. Tuan-tuan maka Nabi cerita, atadruna ma khurafah. Kamu tahu tak khurafat tu apa? Tuan-tuan, maka Nabi jelaskan, rupanya orang tak tahu cerita asal latar belakang khurafah ni, orang tak tahu. Inna khurafata, kata Imam Tirmizi dalam hadis ini, kana rajulan min uzrah. Dia kata khurafah tu orang lelaki, seorang lelaki Yaman daripada bangsa suku Uzrah. Suku ni tuan-tuan, ataupun lelaki ni orang soleh, orang baik. Cuma dia ni sebelum kenabian dulu, zaman jahiliah dulu, asrathu al-jin. Dia telah dikidnap oleh jin. Agak dia orang kayu kau nak tansri kau tuan-tuan, kena kidnap supaya jadi apa? Tawanan. Tuan-tuan asrathul jin, ditawan oleh jin, dan famakatha fihim dahra. Sayyidina Khurafah ini duduk beberapa lama, beberapa ketika bersama geng kumpulan jin ini. Dah sampai tempoh summaradduhu minal ilal ins, dah sudah hantar balik kampung dia. Dah sekian lama tuan-tuan, dikembalikan ke kampung manusia, tadi duduk geng jin tuan-tuan. Maka wa kana yuhaddithun nasa bima ra'a fihi minal a'ajib. Maka Khurafah ni dah masuk ke kampung dia, duduk di taman, dia ceritalah, dia jumpa jin ni macam mata dan jumpa yang ni macam roman ni apa ngai macam ni, benda polik-polik dia cerita tuan. Maka viral lah ketika itu, orang cakap cerita ni cerita khurafah, hadis khurafah. Yang bawa cerita ni tuan ialah khurafah yang cerita polik-polik, cerita pasal alam jin tuan-tuan. Maka ini asalnya al-khurafah itu merujuk kepada nama seorang lelaki. Okey tuan-tuan Tetapi khurafah yang kita nak bahaskan dalam seminar ni tuan-tuan, saya pecahkan, iaitu saya nak mulakan perbahasan antara yang menjadi cabaran kita tuan-tuan, iaitu perkara-perkara yang membabitkan akidah, membabitkan perkara-perkara bid'ah dan khurafah. Ini poin pertama saya. Tuan-tuan apa yang kita nak bincangkan, iaitu kita kena ingat tuan-tuan, asas dan teras kita dalam bersuluk kepada Allah. Ayuhas salikun, wahai tuan-tuan yang sedang bersuluk kepada Allah Ta'ala, kita semua, asas kita ialah fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang kita nak pegang tuan-tuan. Dan saya petik lagi kata guru saya, Syekhuna Sayyidi Shalih Ja'fari Al-Imamul Azhari, kata Syekh, wa indaka suyufun talma. Pada tangan kamu semua ni sebenarnya ada satu pedang yang sebenarnya dia bercahaya. Pedang itu boleh potong apa sahaja sebenarnya, pedang kita itu. Ya, law harakta, tapi dengan syarat kena pandai guna pedang tu. Bahan itu mesti pandai guna tuan-tuan. Kalau tak pandai guna, kita tak dapat manfaat yang maksimum terhadap pedang tersebut.
Kata Syekhuna radhiyallahu an, wa indaka suyufun talma. Kau semua ni wahai salik, wahai abna, para ikhwan, kamu ada pedang yang sebenarnya talma, yang menyalo-nyalo, yang tajam, tuan-tuan. Tapi dengan syarat lau harraktaha, tapi kau kena pandai guna pedang itu. Pandailah bersilat, pandailah nak potong apa-apa, tuan-tuan. Guna dengan baik. Menikam musuh, membunuh, tuan-tuan, syaitan, mengawal nafsu dengan pedang tersebut, tuan-tuan, tapi kena pandai guna. Lakanat likulil qawatir indaka taqta. Kata Syekh Al-Ja'fari, kalau kau guna pedang tu betul-betul, kau manfaatkan sebaik mungkin nikmat, anugerah yang ada pada kamu tu, nescaya kamu pasti mampu memotong semua halangan-halangan, aqabah-aqabah, khurafah, bid'ah, tuan-tuan, penyelewengan akidah tu kamu boleh potong. Tapi tuan-tuan, seperti saya katakan tadi, asasnya ialah mesti dengan mursyid, mesti dengan ahlillah. Tuan-tuan sekalian, maka sebab itu saya suka berkongsi pada para masyayikh, khususnya para kiai, tok-tok guru, profesor daripada Indonesia, negara jiran kita, ya, bahawa Muzakarah Fatwa Jabatan Mufti Negeri Sembilan telah memutuskan untuk kita dalam konteks akidah, kita mesti memahami metod Asy'ariyah Maturidiyah. Okay, itu clear lah. Dari sudut fiqh kita faham mazhab Syafi'i dan mazhab empat yang mu'tabar. Dari sudut tasawuf kita faham kita perlu bersama dengan tarikat-tarikat yang mu'tabar, yang diiktiraf, yang tidak ada penyelewengan, yang halangan-halangan itu telah dipotong tadi dengan panduan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka metod kita tadi ialah Imam Junaidul Baghdadi, Imamul Hasan al-Basri, Imamul Ghazali wa amthaluhum, para ahlilah yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi saya suka nak share tuan-tuan sekalian dari sudut akidah, ya, yang banyak sebenarnya isu-isu yang berlaku. Kalau di jilsah Turuk Sufiah kita di Jabatan Mufti Negeri Sembilan, saya dah dapat bahan daripada pegawai kita, Al-Fadhil Ustaz Saiful Nizam, share dengan saya kenapa tarikat-tarikat ini semua tak boleh berdaftar. Bukan semua yang berdaftar tu diluluskan. Bukan semua berdaftar diluluskan. Sebab nanti antara yang menjadi isunya ialah kita study, tuan-tuan, saya analisa apa yang berlaku ialah kadang-kadang tarikat itu ada unsur-unsur yang meragukan. Ya. Tadi Prof Dr. Khairi dah sebutlah macam mana yang bercanggah dengan syariat, bagaimana kita terpaksa menolak tarikat-tarikat yang tidak selari dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW, tuan-tuan. Maka sebab itu, ya, kita kena faham, tuan-tuan, tidak semua tarikat itu mu'tabar. Sama juga tidak semua mazhab fiqh itu mu'tabar. Tidak semua aliran tauhid itu pun mu'tabar. Diambil kira, tak ada yang terpaksa ditolak, mardud, tertolak, tuan-tuan. Sebab itu, iaitu dalam bab pendaftaran tarikat, memantau, melaporkan, menilai perkembangan tarikat yang berdaftar, amalan mereka, perjalanan mereka, rujukan mereka, syekh mereka, abna mereka, itu semua diambil kira dalam pemantauan, penilaian tarikat yang mu'tabar. Tuan-tuan, alhamdulillah saya jumpa dulu Sahibus Samahah, Mufti Mesir, Prof Dr. Ibrahim Syauqi Alam, hafizahullah ta'ala, Al-Maliki, dia mazhab Maliki, ya, mufti sebelum Al-Allamah Syekh Ali Jumaah Syafi'i. Cuma di situ saya bawa kertas soalan daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang diamanahkan oleh saya oleh Sahibus Samahah Datuk Yusof. Saya bawa soalan, saya kata bagaimana pandangan yang mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah itu bukan daripada ahli sunnah, bahkan Asy'ariyah Maturidiyah itu dituduh oleh geng-geng gitu yang sebelah Sanun itu Wahbi, yang mengatakan bahawa ahli sunnah itu ialah mereka, adapun Asy'ariyah Maturidiyah itu ahli bid'ah. Tuan-tuan sekalian, berhati-hati dalam menyebut perkara bid'ah, kerana bid'ah yang besar itu berkait tentang bid'ah pada sudut akidah. Okey, bid'ah di sudut akidah, tuan. Sebab itu, wahai orang tarikat, kena faham dalam metod nak faham akidah, kita ambil 3 jalan. Kita pakai satulah, kita tadi sifat 20, kita Asy'ariyah. Tapi ada lagi 2 jalan yang tuan-tuan tak boleh tolak. Kita tak boleh salahkan, sebab 2 jalan itu juga ialah jalan ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Iaitu yang pertama disebut golongan ahli hadis. Ya, golongan ahli hadis, tuan-tuan, yang merupakan, kalau kita kata Imam Syafi'i, itulah salaf. Imam Ahmad bin Hanbal, itulah Syekhus Salaf, yang mula-mula, tuan-tuan, Nasirus Sunnah, yang mengasaskan aliran, tuan-tuan, tentang
fahman akidah dari sudut ahlul hadis, ahlul athar. Itu Imam Ahmad bin Hanbal dan seumpama mereka. Mereka menggunakan pendekatan tafwid. Ya, kita tak nak tuan-tuan dalam kita bertarikat, dalam bertasawuf ni kita punya akidah lintang pukang, tak clear. Maka dari sudut itu ahlul hadis ni salah satu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas. Kita yang kedua kita ni iaitu kumpulan tuan-tuan Asy'ariyah Maturidiyah. Jelas. Tapi satu lagi yang ketiga tuan-tuan ini jarang dibahaskan. Iaitu ada aliran dalam sudut orang yang berakidah ni tuan mengikut manhaj Ahlul Kashfi wal Wujdan. Ahlul Kashfi tuan-tuan wal Ilham. Siapa dia? Kumpulan kasyaf, kumpulan ahli laduni. Inilah tuan kumpulan ahlillah di kalangan para masyayikh tuan-tuan, ahli-ahli tariqat, para masyayikh tarikat. Mereka tidak semestinya mengikut jalan ahli hadis, tidak mesti mereka mengikut jalan sifat 20 Imam Abdul Hasan Asy'ari. Mereka tuan-tuan boleh capai untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kasyaf dan wujdan, dengan jalan kerinduan dan keasyikan, dengan jalan mahabbah dan ittiba', mengamalkan ilmu-ilmu mereka, beramal soleh tuan-tuan, berdamping dengan guru, mengikut manhaj nubuwah, miras kenabian, maka mereka juga sampai kepada maqam tauhid yang sebenar. Tuan-tuan sekalian, selanjutnya kalau kita tengok tuan-tuan, Imam Al-Ghazali menggariskan ada di sana aqabah. Gangguan-gangguan tuan-tuan, ya, perkara-perkara yang menjadi gangguan kita. Sebab itu perkara pertama yang saya bahaskan, yang saya bentangkan dalam seminar ini ialah mengenai aqabah tentang tauhid. Kalau kita tak tahu dalil, kalau kita tak duduk dengan tok guru mengaji sifat 20, tuan-tuan, maka di sana nanti akan masuk perkara-perkara mistik. Masuklah tadi istilah khurafat, datanglah tuan-tuan perkara yang bercanggah dengan tahyul yang bercanggah menyimpang daripada Quran Sunnah tuan-tuan. Maka kita ni orang sufi ni tuan-tuan, kumpulan-kumpulan tarikat ni mereka orang yang paling kuat berpegang dengan sunnah. Ya kan? Kita baca tuan-tuan, ya, Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Abu Yazid Al-Bustami, seorang tokoh besar para ahlilah tuan-tuan. Imam Abu Yazid dengan pengikut-pengikutnya, jom kita poi satu tompek tu, dan dengar dalam grup WhatsApp, geng tu syekh tu wali besar. Jom murid-murid aku semua kita pergi tabarruk, kita pergi jumpa syekh tu, kita ambil ilmu istifadah dengan syekh. Maka tuan-tuan, Imam Abu Yazid dan kawan-kawannya, bermaksud murid-muridnya, satu kumpulan tuan-tuan, menuju ke satu tempat, ke sebuah masjid. Dikatakan di masjid itulah ada satu wali besar. Namanya dirahsiakan, tak disebut tuan-tuan dalam kitab itu. Sampai ke masjid tuan-tuan, apa yang berlaku? Syekh itu berludah ke arah kiblat. Kita baca tuan-tuan, ya, orang yang al-busaqu fil masjidi dianggap sebagai satu khati'ah, dosa, salah, berludah dalam masjid. Wa kafaratuha, Nabi sebut SAW dalam Bulughul Maram, kita baca tuan-tuan, wa kafaratuha dafnuha. Kalau nak kafarah, nak menghapuskan dosa orang berludah kat dalam masjid, dia kena tanam ludah itu, kahak itu dia kena tanam tuan-tuan. Dafnuha iaitu kena tanam, kena gali, kena timbus tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, kembali kepada kisah Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Bila nampak syekh tadi tu yang dimomokkan, yang diviralkan seorang wali besar, syekh tu berludah ke arah kiblat dalam masjid masalah, maka kata Imam Abu Yazid, semua murid-murid kita balik. Apa bondo punya guru ni? Kita harap dialah yang jaga syariah, dialah jaga sunnah. Rupa dia ini orang yang punah ranah. Dia tak jaga syariat, tuan-tuan sekalian. Maka di situ kita boleh belajar tuan-tuan, simple saja. Perkara ni memang kita baca selalu. Tuan-tuan yang kaki masjid ni biasa dengar cerita ni tuan-tuan. Kalau dia dah bercanggah tuan-tuan, maka sebab itu kita tinggalkan. Kita tak mahu berkompromi tuan-tuan dengan perkara-perkara yang tidak selari dengan tuntutan syariat. Tuan-tuan cuba tengok dari sudut akidah. Okey. Dari sudut akidah tuan-tuan, ya, ulama-ulama kita bahas secara detail, ya, yang mereka ingatkan tuan-tuan, banyak ulama tafsir, Imam Ar-Razi, Imam Al-Baydawi, Imam Al-Qurtubi, Imam Suyuti, Syekhuna Asy'arani tuan-tuan, semua itu ulama-ulama tafsir ahli tarikat. Kalau tuan-tuan tengok hadis riwayatan, dari sudut periwayatan dia, Imam Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibn Salah tuan-tuan, ini dari sudut periwayatan orang tarikat, orang tasawuf tuan-tuan. Kalau sekarang ni orang hadis Malaysia ni yang tarikatnya ada Tukhafid,
Tu memang orang betul-betul lah orang tarikat tu tuan-tuan ada yang kadang Maulana kan, Maulana tapi dia ada sikit-sikit aliran belasah tarikat. Kalau belasah benda yang betul kita terima dengan fakta, dengan dalil, dengan hujah, okey kita terima tuan. Tapi kalau belasah membedal dia sebab anti, sebab tak gomar, sebab tak suka, itu lagi kita tak gomar dengan dia tuan-tuan Maka sebab itu tengok ada ahli hadis yang berbentuk dirayah. Tadi riwayah, periwayatan. Ada yang dirayah tuan-tuan, Imam Badruddin Al-Aini. Tempat saya iktikaf, study masa di Azhar dulu. Sebelum PSO dudukkan masjid Imam Badruddin Al-Aini, belakang masjid Azhar. Tuan-tuan tuan-tuan, dia antara yang mensyarahkan Sahih Bukhari tuan-tuan Imam Badruddin Al-Aini orang tarikat. Imam Nawawi, siapa boleh nafikan kesufian, kewalian Imam Nawawi? Ada kitab tasawuf beliau, ada hizib beliau tuan-tuan, membahaskan tentang tawassul, membahaskan tentang kecantikan, keindahan tuan-tuan tentang tarikat ini tuan-tuan. Imam Sakhawi, ulama hadis ramai tuan-tuan yang mewakili kelompok ahli hadis. Orang sufi tuan-tuan, mereka ini semua berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan. Sebab itu saya nak petik apa yang ditulis oleh seorang Prof Dr. Abu Yazid Al-Ajami ketika beliau menghimpunkan pandangan-pandangan ulama para ahlillah tuan-tuan. Disebutkan bagaimana imam antaranya yang zaman moden kita ni Syekh Zaki Ibrahim, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, sezaman dengan Dr. Abdul Halim Mahmud, sezaman dengan Syekh Saleh Al-Ja'fari tuan-tuan di Azhar tuan-tuan. Syekh Zaki Ibrahim kata tauhid kena jaga, akidah kena clear, iman tuan-tuan, cara iman kita mesti betul tuan-tuan. Iman kita iaitu dengan keesaan Allah wahdaniyah tuan-tuan, keyakinan kita dengan Allah Ta'ala. Bagaimana hati kita tuan-tuan dapat dikaitkan, dapat dihidupkan dengan Allah, dengan mengingati Allah. Iman tuan-tuan, akal, hati tuan-tuan, tak ada sebarang keraguan. Orang sufi, kata Syekh Zaki Ibrahim, orang sufi dari sudut tauhid dia, akidah dia tak ada akidah-akidah yang menyeleweng. Tuan-tuan, tidak ada pegangan-pegangan yang tuan-tuan yang tak kono dengan pandangan ataupun panduan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sufi dia boleh meningkat kepada maqam tafrid dan tajrid. Tuan-tuan ini orang sufi tuan-tuan. Maqam kerohanian kita ni sepatutnya tuan-tuan akan dapat melahirkan tauhid yang sempurna, tauhid yang tuan-tuan kita lihat semua itu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita petik tuan-tuan kata Al-Imam Al-Habib Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, murid Syekh Saleh juga tuan-tuan profesor hadis di Al-Azhar, PhD hadis di Al-Azhar tuan-tuan. Abuya tuan-tuan, Said Muhammad disebut antara ciri golongan sufi tuan-tuan dari sunnah ni tuan, apa etikad kita mesti mengisbatkan kesempurnaan yang mutlak kepada Allah, menafikan sebarang kekurangan, tu jelas tuan-tuan. Ikut pintu sunnah aliran Nabi SAW, itu jelas tuan-tuan, para sahabat Ahlul Bait tuan-tuan. Dan kita antara ciri akidah kita yang betul ialah kita tidak mencela perkara-perkara yang berlaku di kalangan para sahabat. Kita tak campur tangan. Benda yang kita tak tahu tuan-tuan, kita jangan menjibuk-jibuk tuan-tuan, sebab dia juga sebenarnya mengganggu perjalanan suluk kita kepada Allah dan mengganggu tuan-tuan kelurusan tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, peserta-peserta yang saya muliakan, saya nak teruskan sebelum saya berpindah kepada poin yang kedua. Mari kita lihat juga tuan-tuan bahawa dari sudut sufi tariqat tuan-tuan yang di kalangan umara, pemimpin, kita tengok hadis Nabi SAW, la tuftahanna al-Qustantiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dhalikal jaish, atau kama qala anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata apa tuan, akan dibuka nanti, pasti dan pasti. Nabi letak lam taukid dengan nun taukid. Sudah pasti, sesungguhnya sudah pasti kota Konstantinopel akan dibuka. Konstantinopel mana tuan-tuan? Kan Rambau dah. Mana? Turki, dia tak tahu Turki tu. Negara apa nama ibu kota dia? Istanbul. Istanbul. Akan dibuka nanti kota Konstantinopel, tuan-tuan, saya tak reti sebut Istanbul. Maka Nabi kata yang buka tu orang paling handal sekali. Wala ni'mal amir, Nabi puji yang membuka kota tuan-tuan Istanbul tu nanti. Itulah ketua tentera yang paling bagus,
wala ni'mal jaish dalikal jaish. Tentera yang paling bagus itulah tentera yang membuka Istanbul. Tuan-tuan faham itu merujuk kepada tokoh Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan tengoklah dia siapa. Dia ni apakah dia ni kerja belayan WhatsApp je kok. Kerja dia apa tuan-tuan, pergi bazar tak balik-balik kok. Dia bukan macam tu dah. Muhammad Al-Fatih ni orang tarikat. Dia ada guru sufi dia. Tahajud dia tak tinggal. Mengatur tentera dia siapa yang ahli maksiat di belakang-belakang. Yang wali-wali duduk depan. Itu yang menang tuan-tuan. Ya, itu yang menang. Muhammad Al-Fatih tuan-tuan telah digambarkan dalam hadis itu. Itulah sebaik-baik tentera Nabi puji. Tuan-tuan, Muhammad Al-Fatih membenarkan sabdaan Nabi SAW, maka beliau berjaya menawan tuan-tuan membuka kota Konstantinopel. Konstantinia tuan-tuan, makna tuan-tuan, Nabi menyokong secara mafhum dia kita faham, Nabi nak umat Nabi itu akidah dia betul. Baru dia boleh menang. Tuan-tuan, akidah ni mesti lurus seperti lurusnya akidah Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan kembali Al-Aqsa. Salahuddin Ayyubi tuan-tuan, tak apa saya cerita sikit ya, walaupun tuan-tuan dah maklum, kita berkongsi sahaja tuan-tuan, yang mengubah silibus Al-Azhar yang asalnya tuan-tuan namanya Al-Azhar itu kembali kepada nama Sayyidah Fatimah Zahra. Zahra tu perempuan, maka nak jadikan dia lelaki, Masjid Azhar lah. Tuan-tuan, Masjid Azhar kan, Azhar tu yang bersinar, yang gemilang Azhar itu tuan-tuan. Maka silibus awal dia Syiah. Memang pun tuan-tuan asal Azhar tu Tok Syekh dia orang Syiah, tapi Salahuddin Ayyubi pindah. Dah tak ada Syiah dah, buat aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu an berjaya tuan-tuan kerana pemikiran dia, akidahnya, tasawufnya tuan-tuan bersih daripada campur tangan perkara-perkara yang tidak selajarnya. Tuan-tuan sekalian, saya nak sambung kepada poin yang kedua. Okay, saya ada 3 poin je tuan-tuan iaitu perkara yang biasa kita bincangkan tuan-tuan, iaitu kita mengejar hakikat. Banyak orang salik ni tuan-tuan. Banyak orang nak beramal ni tuan-tuan. Dia tak nak ikut syariat. Itu kita sebut hakikat tanpa syariat. Kita nak mengamalkan hakikat tuan-tuan. Nak sampai kepada hakikat, kita ingat balik tuan-tuan pesan Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Kita balik tuan-tuan kepada tokoh-tokoh awal Islam, Imam Abu Hanifah. Hanifah ataupun nama asalnya Nu'man bin Thabit. Tuan-tuan, kita balik kepada Imam Asy-Syafi'i. Kita kembali kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini tuan-tuan nak mengejar hakikat dan tapak asas kita ialah syariat. Ramai kita perhatikan tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, kita nak sampai kepada tujuan kita, tapi malangnya tidak mengikut saluran yang betul. Tak ikut pintu dia. Tak ikut cara yang betul tuan-tuan. Saya tengok dalam kitab Tanwirul Qulub. Tadi Dr. Khairi pun ada sebut tuan-tuan Tanwirul Qulub. Ya, yang kalau kita tengok dah dia terjemah pun tuan-tuan, ya, dalam bahasa Melayu, Membentuk Jiwa Sufi oleh Tuan Guru Dr. Jahid Siddiq. Tuan-tuan, kalau kita tengok banyak ya perkara-perkara itu memang ada kono juga dengan suasana salik yang kalau boleh kita kata mungkin sebahagian kita di Malaysia ni ada jenis macam itu tuan-tuan. Ya, berjalan ingin mencapai hakikat tanpa mengikut syariat. Ya kan? Sedangkan kita tahu tuan-tuan, benda tu tak boleh pergi mana, takkan sampai apa-apa, tak boleh jadi macam mana pun tuan-tuan kalau kita bertarikat tanpa mengikut asas syariat. Maka hakikat syariat berpisah tiada tuan-tuan. Ya, kita senang je nak simpulkan. Saya mungkin top up sikit apa yang pembentang pertama sebut tadi. Tuan-tuan, hakikat itulah syariat, syariat itulah hakikat. Kalau boleh kita kata begitu ringkasannya tuan-tuan. Ya, sebab orang arif, al-arifun, tuan-tuan, ahlillah, yang saya gunakan tema saya ini ahlillah, arbabul qulub, para auliaillahi salihin tuan-tuan. Mereka ini disebut qulubul arifina laha uyunun tara ma la yarahun nadhiruna. Tuan-tuan, orang arif dia nampak. Kita ni tak nampak. Mereka nampak tuan-tuan kerana mereka telah memulakan asas mereka dengan syariat. Ya kan? Mereka itu kita namakan munawwarin, golongan yang bercahaya, yang diberikan cahaya kepada mereka tuan-tuan. Sayyidina Harithah bin Malik itu contoh yang paling dekat dengan kita, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Ketika Nabi tanya dia, apa khabar? Kaifa asbahta? Dia kata mu'minan billahi haqqa. Pagi ni Rasulullah saya rasa seronok sangat. Kenapa? Saya dah mencapai hakikat keimanan. Nabi kata,
Apa tanda tuan-tuan kan? Apa bukti kau kata kau dah sampai maqam hakikat? Sebab setiap hakikat tu mesti berasaskan kepada syariat. Ada ciri-ciri, muasafat, tanda-tanda dia. Maka kata Sayyidina Harisah, Rasulullah, malam saya dah dapat istiqamah qiyam. Malam saya dapat ibadah, mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Lagi, Rasulullah siang pun saya banyak berpuasa. Ni ramai puasa. Ni semua gambar puasa ni tuan sebab makanan kan. Semua puasa tuan-tuan. Siang saya berpuasa. Masya Allah, tabarakallah. Itu ciri dia dah mesra dengan ibadah. Syukur ibadah. Syukur dengan Quran. Syukur benda baik tuan-tuan. Itu dah ada ciri kebaikan bagi orang yang menuju kepada hakikat. Jadi syariat dia betul tuan-tuan. Apa ciri-ciri nak sampai kepada hakikat? Hubbul wilayati wali. Tuan-tuan, hubbul awliyai wilayah. Saya betulkan ya. Hubbul awliyai wilayah. Mencintai wali itu pun kita boleh jadi wali. Cinta wali tuan-tuan boleh jadi wali. Nak capai maqam hakikat, nak dapat karamah tuan, cintailah orang yang ada karamah. Kan tuan-tuan. Maka Sayyidina Harisah bin Malik tuan-tuan, dia kata saya dah dapat Rasulullah, dah beramal dan nasihat dah dibukakan, disingkapkan. Apa singkapkan tuan-tuan? Dah nampak di syurga, round-round jumpa kawan-kawan ni, tak ada covid dah syurga, seronok makan, minum, happy, seronok, buat malam, sembang tadi cerita khurafah semua dia sembang, seronok tuan-tuan, ahli syurga. Kan? Dan kita sebut juga dalam kelas kita tuan-tuan, ahli syurga nanti dia gemar baca 2 surah. Surah apa? Surah lelaki dengan surah perempuan. Surah lelaki, surah Yusuf. Surah perempuan, surah Maryam. Itulah surah yang menjadi kegemaran, hiburan dalam syurga nanti. Itu yang banyak dibaca, bukan wajib pun baca, bukannya dia dah tak ada dah, enjoy dah masa tu. Dah sampai hakikat yang sebenar syurga ni. Walaupun syurga ni tuan nak capai, kalau menurut ahlillah, mereka dah capai dulu di dunia ni jannatul musyahadah. Syurga penyaksian, syurga keasyikan, syurga kecintaan, jannatul musyahadah tuan-tuan. Tapi dek kerana kita ni para salik yang tak sampai tuan-tuan, yang kita ni bukan orang arif tuan-tuan, kita belajarlah, berjinak-jinaklah dengan para ahlillah, dokek-dokek lah tuan-tuan, ikut majlis zikir, poilah majlis ilmu tuan-tuan kan. Itulah yang sebenarnya mendekatkan kita dengan hakikat. Maka kata Sayyidina Harisah bin Malik, arafta, Nabi sebut kat dia, dia dah cerita tadi nampak arash, nampak ahli syurga, nampak ahli neraka, na'udzubillah. Maka tuan-tuan Nabi kata apa? Arafta falzam. Kau dah sampai maqam makrifah. Wahai Harisah, Nabi benarkan tuan-tuan. Walaupun hadis tu adalah qil wa qal, ada perbahasan di kalangan para ulama tentang status dia, ada kata dhaif, ada kata tak, bawah lagi daripada itu ada kata hasan. Ini menurut Syekh tuan-tuan Al-Ghumari, dalam Sadar Ghumari ada kitab tuan-tuan tentang ta'aruf, tentang tasawuf itu merupakan Quran, tasawuf itu merupakan sunnah tuan-tuan. Tapi Nabi sebut arafta falzam. Kau dah sampai maqam makrifah, kau kena pegang, mulazamah, pegang elok-elok apa yang kau dah capai itu. Itulah sebenarnya hakikat hakikat kehambaan tuan-tuan. Itulah sebenarnya yang kita belum nampak tuan-tuan hakikat itu kerana syariat kita sebenarnya belum begitu mantap. Syariat kita tuan-tuan tidak begitu betul. Maka sebab itulah dalam perjalanan kita tuan-tuan menuju Allah Ta'ala, kepada para salik tuan-tuan, para ulama telah menulis begitu banyak tuan-tuan tentang perumpamaan kapal menyelam ke dasar laut tuan-tuan, nak capai permata. Tuan-tuan tak ada pelampung, yang ni semua pancit, berenang tak pandai, PD ramai-ramai, pasang api terjun ramai-ramai. Apa jadi tuan? 80 orang mati, meninggal. Sebab apa? Nak terjun dalam laut, tak ada alat, tak ada pimpinan, tak ada bondo yang boleh menyelamatkan kita. Tuan-tuan nak menyelam dalam lautan hakikat, mesti ikut saluran syariat tuan-tuan, mesti mengikut jalan tarikat. Ya, dan saya membaca sedikit satu kertas yang disediakan oleh Syekhuna mantan mufti kita almarhum Datuk Syekh Murtada tuan-tuan. Maka beliau kata antara punca tuan-tuan yang menyebabkan tarikat itu dipandang serong, wahai para salik semua, yang menyebabkan kita ni ditolak dan sengaja dimomokkan terus dengan keburukan ialah kerana segelintir kita ini, orang-orang tarikat ini, akabat dia, cabarannya ialah dia nak meloncek-loncek tuan-tuan kepada hakikat tapi tak ikut syariat. Ini saya simpulkan apa yang Syekh Murtada tulis dalam seminar itu tuan-tuan. Ya, nak meruntuhkan Islam, tidak mengikut akidah Islamiah yang betul, tidak mengikut acuan akidah yang benar tuan-tuan. Maka masuk di sana pengaruh-pengaruh dunia
tuan-tuan, kata Syekh Murtada, tuan-tuan, iaitu ya, adapun tarikat itu ialah syariat. Adapun syariat itu itulah tarikat, benda yang tidak boleh dipisahkan. Maka untuk menuju kepada hakikat Syekhuna, seorang mursyid tuan-tuan dalam tarikat Idrisiyah Ahmadiyah tuan-tuan, maka Syekh Murtada pun menyebut perkara yang sama. Puncuk tuan-tuan kesesatan itu berlaku, penyelewengan itu boleh berlaku dalam para salik, dalam orang yang bertarikat, iaitu kerana tuan-tuan, dia dari sudut batiniah dia, dari sudut akidah dia dah mula meniru-niru gaya Syiah contohnya. Dia dah mula meniru tuan gaya Jabariyah, Qadariyah, benda-benda yang akidah-akidah polik tuan-tuan. Nanti kalau pengalaman saya dah sama jugalah, kalau jumpa dengan orang hakikat ni, dia akan cerita, dia potik dia nama, bang beramal dengan tarikat apa? Saya tak pakai tarikat. Oh, tak pakai tarikat, tapi saya dah sampai hakikat. Hakikat, oh bagus. Sampai hakikat ni abang pakai macam mana? Beramal macam mana? Encik beramal macam mana? Dia kata saya baca Hizib Bahar. Wow, Hizib Bahar. Hizib Bahar, saya tanya, bang, Hizib Bahar tu siapa yang tulis? Hizib Bahar Syekh Abdul Qadir Jilani. Pandailah kau, memang belasah tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan, padahal kita tahu Hizib Bahar tu Imam Abdul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu, bukan Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, qaddasallahu sirrahu. Tuan-tuan, maka sebab itu orang suka orang tarikat ni tuan, yang palsu lah kita cerita ni. Dia potik nama orang tu, potik nama orang ni. Memetik-motik ni tuan memang merosakkan. Kita tak nak potik-potik. Tuan-tuan kita nak tuan-tuan masuk poin yang ketiga yang terakhir untuk saya pada pagi ni tuan-tuan, iaitu mesti bersanad, mesti ada silsilah. Ayah botu, ayah kandung kita. Bapa kandung kita, bapa roh. Maka sebab tu Imam Ghazali pun sebut, dia kata al-abu abawan, ayah ada dua, yang disebut Abu Ruh dengan Abul Jasad. Kita Syuhada bin Mahmud, tu ayah saya. Tuan-tuan ibu ayah pun dalam dewan, seluruh persekutuan lain pun kita ada ayah kita, ibu kita, itu yang jasad. Tapi tuan dari sudut roh kita, kerohanian kita dididik, ditarbiah, dipantau tuan-tuan oleh syekh roh kita. Kerohanian kita juga mesti dipantau, diberikan vitamin yang cukup, dinyahkan, dibuang, ditakhallikan perkara-perkara penyakit-penyakit yang menghalang tumbesaran. Kita ni jadi tak sihat sebab banyak penyakit. Penyakit tu syekh tu yang buang. Syekh tu ajar kita. Pintu dia tu, dia tahu mana pintu nak masuk. Pintu kiri ko, pintu kanan ko, ikut terhujung tingkap. Syekh tu yang tahu tuan-tuan. Kipas mana nak buka, aircon mana nak on tuan-tuan. Syekh tu yang tahu. Mana plug dia, mana semua itu, syekh tu tahu mana pintu yang patut dia bimbing anak didik dia tuan-tuan. Maka sebab itu, perkara penting, poin saya yang ketiga tuan-tuan, iaitu kita nak supaya orang bertarikat ini, untuk kita mengikut para ahlillah yang bersanad. Tuan-tuan, kita mesti ada mursyid. Sebab tu mukadimah tadi saya baca, wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah nak sesatkan dia tak jumpa wali. Tanda kita tuan-tuan nak sosek ni tuan-tuan, akhir zaman ni nak sosek tuan, nak ikut Dajjal ni, tak jumpa wali, tak jumpa ustaz, tak jumpa ustazah. Semua ustaz sosek. Semua yang mengajar masjid tu kulit, dia isi ini penyakit hari ni tuan-tuan. Ya, dia cerita belakang, dia condemn belakang, dia ceramah lain pula. Dia ceramah bervideo pula tuan-tuan. Maka sebab itu tuan-tuan, orang yang Allah nak sesatkan, orang itu apa tuan-tuan? Dia tak jumpa mursyid, dia tak jumpa syekh, dia tidak menemui tuan-tuan guru yang boleh membimbingnya tuan-tuan sekalian. Ahlan wa sahlan. Tafadhal Syekh. Tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita katakan tadi bahawa antara akabat, penghalang, gangguan, ancaman bagi kita orang yang bersuluk ini tuan-tuan, para salikin ini, kerana dia tidak mengikut sanad yang betul, saluran yang betul, silsilah yang betul. Maka sebab itu tuan-tuan, dia mengikut Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Ulama tarikat bersepakat mengatakan bahawa siapa yang beramal dengan tarikat tanpa berguru, maka orang itu tak boleh kita ikut.
tidak terpakai tuan-tuan tariqat yang tanpa berguru. Tuan-tuan, yang kita sebutkan tadi perkataan banyak para masyayikh kita, banyak para ahlillah tuan-tuan yang mengatakan itulah ayah ruh kita tuan-tuan. Kalau tidak kita nanti jadi anak pungut tuan-tuan. Orang yang berguru tuan-tuan, kalau bersanad ada silsilah kita tuan-tuan, madatnya bersambung. Maka di sana ada madat. Ada nafahat tuan-tuan, rantaian yang berhubung tuan-tuan, yang sampai kita tahu kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan tadi dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Amin Muhammad Amin Al-Kurdi radhiyallahu an, yang telah diterjemahkan oleh Syekhuna Dr. Jahid dalam kitab Membentuk Jiwa Sufi tuan-tuan. Maka dia katakan tuan-tuan, jalan nak menuju Allah mesti mengikut cara ahlillah, bukan cara kita. Cara kita tuan-tuan memang tak sampailah kita dapat. Tuan-tuan, sebab tuan-tuan para ahlillah ulama yang bersanad ini mereka merupakan doktor pakar yang faham macam mana nak buka pintu hati. Kan? Tuan-tuan, mereka tahu, mereka merupakan hukama cerdik pandai yang tahu tentang rahsia Allah. Mereka merupakan kumpulan yang dikasihi Allah. Hati mereka bersih tuan-tuan, akhlak mereka hebat. Maka sebab itulah para masyayikh ini tuan kita contohi, kita ikut tuan-tuan. Inilah jalan yang menyelamatkan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta babullahi ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhul. Kita nak ikut pintu tuan-tuan, pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pintu Nabi itu diwarisi oleh para ahlillah di kalangan para ulama dan para aulia. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok pula ada catatan yang dijawab oleh Al-Allamah Syekh Ali Jumaah tuan-tuan. Dia kata kenapa tak direct Quran hadis? Ini pun persoalan yang biasa orang tanya. Kenapa cukuplah baca Quran, khatam Quran, baca maksurat, bangun malam. Kalau tuan-tuan jenis orang istiqamah, okeylah. Kalau jenis Isnin kami boleh puasa, okeylah. Kalau jenis ni tak terjebak dengan maksiat ni, memang tak suka benda-benda tak baik ni, itu selamatlah tuan-tuan. Tapi kalau jenis kita ni tak istiqamah, maka sebab itu pilihan kita ialah mengikut jalan tariqat, mengikut jalan ahlillah tuan-tuan. Tapi kita ingatkan sekali lagi, jalan sanad kita ni tuan-tuan, sanad yang berhubung, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita tuan-tuan untuk menolak perkara itu? Siapa kita tuan-tuan untuk bergerak tanpa guru, tanpa pembimbing? Tuan-tuan, Allah sebut Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Nak kenal Tuhan Ar-Rahman, kena tanya, fas'al. Tanya siapa? Khabir. Khabir ni pakar. Kena tanya syekh yang pakar, ulama yang bersanad, yang ada silsilah tuan-tuan, yang boleh menjelaskan kepada kita, yang memimpin tangan kita, yang membawa hati kita tuan-tuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kalau antara perkara lain yang menjadi gangguan kita ialah kita sangat sibuk dengan perkara-perkara syatahat. Kita hanya menekankan perkara-perkara yang mazhar, tuan-tuan, berbanding dengan jauhar. Kita menekankan perkara luaran, banyak benar memikirkan benda-benda yang luar ni. Akhirnya kita lupa tumpuan kita bertarikat. Kita mengaji tasawuf ni tujuan kita nak jaga yang dalam, nak bersih yang dalam ni tuan-tuan, tepat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali juga tuan dia tahu, wahai para salikin, wahai orang yang bersuluk, ini ada benda-benda penyakit-penyakit yang timbul di kalangan orang sufi. Tuan-tuan, antaranya disebutkan iaitu menyamar, acah-acah sufi, berlakon macam orang alim. Ini tuan-tuan, pada zahir berlakon acah-acah macam orang sufi. Antara cabaran kita, kata Imam Al-Ghazali tuan-tuan, ancaman antara aqabat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini ialah orang yang hanya petah dari sudut lisannya. Dia menyebut istilah-istilah syuhud, musyahadah, muraqabah, istilah-istilah tajalli, disebut tentang fana dan baqa. Cerita dia pandai tuan-tuan. Tapi dia langsung tak terlibat dalam dunia kesufian. Dia tidak mengambil tariqat tuan-tuan, bagaimana dia nak rasa benda itu. Tuan-tuan sekalian, maka sebab itu orang yang hanya sekadar pandai bersembang, hanya bijak di sudut akli sahaja tuan-tuan, maka itu juga antara penghalang kita yang mengganggu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah tuan-tuan yang kita bimbang
orang-orang sufi ni sebahagian orang tarikat, sebahagian lah, mudah-mudahan kita tak terlibat insyaAllah tuan-tuan, antara ancaman, antara perkara yang perlu kita ambil perhatian yang serius tuan-tuan, antara yang mengganggu perjalanan kita ialah jangan sampai kita ni jadi macam orang Yahudi. Afatu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'd. Kau ambil separuh, kau buang mana yang tak ramah. Pakai, tuan-tuan, jangan ambil memilih-milih isu dalam bertarikat. Semua perkara yang diputuskan, perkara yang ada dalilnya, sandarannya, tuan-tuan, kepada asasnya Quran dan hadis Nabi SAW yang telah diijtihadkan oleh para ahlilah, maka itu mesti kita ambil bersama, secara saksama, secara semua tuan-tuan kita ambil. Maknanya tuan-tuan, ada orang tu dia berjuang atas nama Islam dari sudut ekonomi. Tudung pun tak pakai, contoh kan. Ada orang tuan-tuan, dia berjuang dari sudut politik, semayang pun tak. Ada orang tuan-tuan berjuang atas nama itu ini tuan-tuan. Kita dalam perjuangan bertarikat ini tuan-tuan, agar kita tidak jatuh, agar kita tidak lari tuan-tuan dari tujuan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itu tuan-tuan jangan memilih-milih. Maksudnya semua perkara yang diputuskan yang benar tuan-tuan dalam kita bertarikat hendaklah kita ambil secara saksama. Tuan-tuan, sidang peserta seminar yang saya muliakan, bagi membuat kesimpulan penutup kepada perbincangan ini, saya pun dah tak ada modal tunggu apa ya tuan-tuan. Maka kita kena ingat asas tarikat kita, perjalanan kita menuju Allah Ta'ala, iaitu mesti taharah, bersih dalam dan luar. Ini saya petik tuan-tuan kata-kata Sayyidi Ahmad Zarruq Al-Fasi tuan-tuan, Al-Maliki radhiyallahu an. Dia kata apa? Kalau nak dapat khusyuk juga akan disokong oleh kebersihan luaran, wuduk kita, tempat solat kita menyokong untuk dapat khusyuk tuan-tuan. Bersihkan luaran kita, insya-Allah juga membantu kita mendapat kebersihan dalaman tuan-tuan. Maka bersihkan tuan-tuan, tujuan kita bertarikat ni, wahai para salik yang sekarang mungkin sedang istikharah, istisyarah nak survey mana tarikat nak ambil, bersihkan niat kita, betulkan niat kita tuan-tuan daripada sebarang perkara-perkara yang merosakkan. Tuan-tuan, perkara penting yang saya dah sebut pada poin pertama tadi, iaitu bersihkan batin kita, dalaman kita tuan-tuan daripada su'ul i'tiqad, su'ul aqaid, akidah yang menyeleweng. Akidah kita bersih, i'tiqad kita lurus tuan-tuan, maka insya-Allah turunlah pada roh kita, pada sir kita, pada hati kita tuan-tuan, pelbagai al-mawaid tuan-tuan, al-waridat, at-tajalliyat tuan-tuan akan turun. Kalau hati kita bersih, akidah kita bersih. Bersihkan tuan-tuan pernafasan kita, tindakan kita, pergerakan kita daripada perkara-perkara yang melalaikan. Tuan-tuan, pasti kita akan merasa berseronok dalam munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi saya kira alhamdulillah inilah sedikit poin perbincangan ringkas yang sempat saya kongsikan kepada seluruh peserta-peserta seminar yang saya muliakan, yang saya hormati, kepada para masyayikh semua, para kiai, profesor, pembentang. Saya ucapkan terima kasih kepada Jid Tariq dan kepada Jadman, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, kepada Kedutaan Republik Indonesia di Malaysia yang semua yang terlibat sama dalam seminar antarabangsa pada pagi ini. Wal afu minkum, mohon maaf tuan-tuan di atas sebarang kesilapan. Wallahu waliya taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.